Tiba-tiba, subhanallah, ucap Tama. Dari celah-celah rimbunan pokok kecil, terjegul kepala harimau dengan sinar mata yang tajam dan garang. Dalam beberapa detik je, Tama nampak seluruh badan harimau tu. "Tok," kata Tama. Tak ada jawapan. Suara monyet liar mula kedengaran. Ali Osman yang jadi kepala jalan nampak tenang je. Begitu juga dengan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 215 hingga 219, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Barang-barang dalam bungkusan dekat pintu tu nak dibiarkan saja dekat situ, Memanda. Nasib baik kamu ingatkan. Memang aku dah lupa, Nonong. Lepas balik dari masjid, kita selesaikan. Kamu tak usah takut-takut. Buat kerja macam biasa, Nonong. Baik, Memanda. Masa kami tak ada nanti, kamu jangan masuk atau melintas depan bilik ni. Kenapa, Memanda? Jangan banyak tanya. Ikut saja cakap aku. Baik, Memanda. Maafkan saya. Lepas Nonong keluar dari bilik, Datuk keluarkan sehelai kain kuning sebesar sapu tangan dan tutup bungkusan dekat tepi pintu tu. Lepas tu Datuk suruh Tama dengan Harun pergi mandi, nak solat subuh dekat masjid. Tama ingat Datuk pergi masjid dengan mereka sekali, tapi Datuk dah pergi dulu. Lepas bersiap, Tama dengan Harun keluar rumah menuju ke masjid raya. Mereka berdua terus melangkah meredah kedinginan dan kabut subuh dengan rasa takut-takut berani. Tak lama berjalan, tiba-tiba Allahu Akbar. Dekat depan mereka berdiri lembaga hitam. Tubuhnya besar, tingginya melepasi pokok kelapa dara. Rambutnya kuning melepasi bahagian punggung. Dada penuh dengan bulu tebal hingga ke lutut, berwarna kehitam-hitaman bercampur dengan warna putih kemerah-merahan. Bahagian kaki dan kepala tak kelihatan. Makhluk tu macam berdiri atas kabus, berpusing perlahan macam tengah perhati keadaan sekitar. Beberapa minit kemudian, lembaga tu hilang. Cepat-cepat mereka berdua ke masjid. Sampai dekat masjid, Datuk dah tunggu dekat luar masjid raya. "Ada apa-apa yang kamu berdua jumpa masa datang sini tadi?" tanya Datuk. "Tak ada apa-apa tu," kata Tama. "Kamu Harun?" Cepat-cepat Tama singgung bahu si Harun ni. "Jangan tahan dia bercerita, Tama," kata Datuk. "Kami jumpa lembaga tak ada kepala dan kaki," kata Harun. Sebaik saja mereka sampai dekat kepala simpang, dia rasa macam ada sesuatu sentuh cuping telinga sebelah kanan dia. Benda yang sentuh telinga tu macam daun lalang. Disebabkan takut, Harun diamkan je. Akhirnya mereka terjumpa lembaga hitam tak ada kepala dan kaki tu. Datuk hanya mengeluh bila dengar cerita Harun tu dan kata, kalau macam tu, mereka ada dua pilihan untuk selesaikan barang dalam bungkusan dekat pintu bilik tu. Sama ada dibuang ke sungai atau ditanam di tanah kampung di mana ilmu susuk tu diperturunkan pada Mak Nonong tu. Tak lama kemudian, azan subuh pun dilaungkan oleh muazzin. Selesai solat subuh, mereka dengar kuliah subuh pula. Lepas habis kuliah, ada seorang lelaki datang tunggu perapah nak jumpa penceramah tu. Dekat belakang lelaki tu ada seorang pemuda, umur dalam 40-an. "Ada apa hal ni?" tanya Pak Imam. "Nak jumpa Tuan Guru," jawab lelaki tu. Tuan Guru berdiri tenang di tengah ruang masjid, dikelilingi para jemaah. "Jangan halang dia, biarkan dia jumpa Tuan Guru," kata Datuk. Lepas tu Tuan Guru suruh lelaki tu masuk ke tengah masjid dan ceritakan apa masalahnya. Harun kata dia kenal lelaki yang datang tu, salah seorang pelanggan kedai kain dia yang berada
berasal dari daerah Bilah, suka menikah dengan pucuk muda yang cantik. Yang peliknya, ramai pula yang bersedia jadi isterinya. Nak kata kaya, Harun tak tahu, tapi mungkin orang terkenal dekat daerah Bilah tu. Ada beberapa orang kenalan Harun ni gelar lelaki tu sebagai Raja Susuk. Sebelum duduk, bagi tahu nama dan tujuan kamu berjumpa dengan aku, kata Tuan Guru. Semua penghuni masjid terus perhati lelaki tu. Kemudian lelaki tu pun mula bersuara. Kata lelaki tu namanya Syamsuddin Muhammad Noh, lahir di Pondok Tanjung dekat Taiping. Ayahnya anak pengkalan beranda, emaknya orang Bagan Serai. Masa kecil dulu dia selalu berpindah randah. Maklumlah ayahnya berniaga buah-buahan. Masa itulah dia berkenalan dengan bermacam-macam orang. Orang tua dia ada ajar tentang agama tapi tak diberatkan. Dia selalu rasa terlalu pandai dalam bidang tu. Ilmu agama tak pandai mana tapi mengaku pandai. Akhirnya dia tersilap langkah. Masa umur 17 tahun, ayah bawa mereka ke Sumatera, ke kampung halamannya di Pengkalan Beranda. Dekat sinilah dia silap pilih jalan, kemudian kembangkan ilmu tu ke tanah semenanjung. Ilmu dunia dan ilmu akhirat disatukan. Dia datang ke masjid raya ni dengan satu niat, iaitu nak bertaubat dan minta bimbingan daripada Tuan Guru. Aduh, Syamsuddin membongkok sambil menekan-nekan bahagian perutnya, terhuyung-hayang ke kiri ke kanan macam orang mabuk laut, tak dapat imbang badannya. Allah, cukup kuat suara Syamsuddin. Dia bertambah lemah sebelum rebah ke lantai. Dengan bantuan Tuan Guru, Datuk berjaya pangku tubuh Syamsuddin dan baringkan di tengah ruang masjid. Datuk urut setiap sendinya. Mulut Tuan Guru kelihatan bergerak-gerak baca ayat-ayat suci. Semua para jemaah nampak cemas. Dada Syamsuddin nampak berombak, turun naik ikut tekanan nafas yang tersangkut-sangkut. Muka yang pucat mula berpeluh halus macam tahan rasa sakit yang amat sangat. Datuk dan Tuan Guru gunakan segala kepandaian mereka untuk kurangkan derita Syamsuddin tu. Pemuda yang teman Syamsuddin tadi macam tenggelam punca, tak tahu nak buat apa. Mungkin dia tak jangka benda ni akan terjadi. Tuan Guru, saya nak bertaubat. Saya menyesal dengan apa yang saya buat. Lepas bertaubat di masjid ni, saya nak ke Mekah. Kalau Tuan Guru tak percaya, tanya anak saudara saya. Wang ke Mekah sudah saya sediakan. Syamsuddin pandang ke arah anak saudara dia, pemuda yang ikut dia tadi. Anak saudara Syamsuddin tu namanya Ali Usman. Dia mengiyakan kata-kata Syamsuddin tu. Dalam keadaan susah payah, Syamsuddin menggerak-gerakkan tangan kanannya cari tangan Tuan Guru. Saya dah tunaikan hajatnya, kata Ali Usman. Wajahnya nampak sedih. Tuan Guru luruskan badan Syamsuddin yang dah jadi mayat, letak kedua belah tangannya ke dada macam orang kiam. Lepas tu Tuan Guru ajak mereka semua berdoa, semoga taubat Syamsuddin diterima Allah. Sesungguhnya dia insan berhati mulia. Dia mati dalam usahanya bertaubat dan menyerahkan diri pada Allah, kata Tuan Guru sambil menatap wajah Syamsuddin. Semua para jemaah macam tak percaya dengan apa yang berlaku. Begitu pantas dan tak masuk di akal. Datuk termenung renung lantai. Kemudian Tuan Guru, Ali Usman dan ahli jawatan kuasa masjid adakan rundingan tergempar nak cari kata putus untuk selesaikan pengkebumian jenazah arwah. Agak mengejutkan juga bila Ali Usman tarik tangan Datuk untuk duduk berbincang sekali. Dekat luar sinar matahari dah makin keras. Jam dah pukul 7.20 pagi. Para jemaah yang ada hal masing-masing mula beransur-ansur tinggalkan masjid. Lebih dari 30 orang masih berada di masjid bersedia untuk uruskan jenazah. Setelah berbincang dan atas nasihat Tuan Guru, ahli jawatan kuasa masjid bersetuju untuk uruskan jenazah Syamsuddin yang dikategorikan sebagai musafir. Tamat tercium bau wangi yang susah nak ditentukan jenis baunya, sama ada dari bunga-bungaan atau air wangi-wangian. Tak tahu datang dari mana. Harum pun tercium juga bau tu. Apa yang Tamar dan Harun nak alami turut dirasakan oleh orang lain juga bila Tamar nampak para jemaah halakan lubang hidung ke arah masjid sambil tarik nafas dalam-dalam, sedangkan mata mereka liar pandang ke sana ke sini macam cari sesuatu. Tuan Guru tahu dari mana bau wangi itu datang. Dia segera panggil Pak Imam dan Datuk dan berbincang sekejap. Tok Guru pasti Pak Imam bersuara. Pasti kawan kita ni pun setuju, kata Tuan Guru sambil tepuk bahu Datuk. Masa Pak Imam nak buka kain penutup mayat, Tuan Guru bergerak ke bahagian belakang tinggalkan Datuk. Ketika kain penutup mayat terbuka separuh, bau wangi semakin semerbak dan para jemaah yang masih berada dalam masjid tercengang-cengang. Tanpa sedar, Tuan Guru dah berdiri sebelah Pak Imam. Bagi kain yang lama pada saya, ambil kain baru ni untuk tutup mayatnya, kata Tuan Guru. Jenazah Syamsuddin diselimutkan dengan kain baru. Bau wangi beransur kurang, tak sekuat tadi. Semua yang berada dalam masjid dapat agak bau wangi itu datangnya daripada mayat Syamsuddin. Ali Usman kata lepas siap dimandikan, dikafan dan disemayangkan, dia nak bawa jenazah ayah saudaranya tu ke Pengkalan Beranda untuk dikebumikan dekat sana. Ini hajat dia dan hajat arwah. Tuan Guru tak keberatan dan suruh Ali Usman uruskan kenderaan
kenderaan nak ke sana nanti. Tak semua yang berada dekat situ diajak ke tempat mandi mayat. Hanya orang ditunjukkan oleh Pak Imam je yang diizinkan. Entah cara kebetulan atau sememangnya dah dipilih, Datuk dan Tama dibenarkan. Tapi Harun tak dapat ikut. Masa mandikan jenazah Syamsuddin, bau wangi semerbak menusuk hidung. Wajah mayat nampak bersih dan tenang. Padahal sebelum meninggal tadi, wajah Syamsuddin nampak macam ada masalah yang cukup besar. Bau wangi tu ada sampai jenazah dikafankan. Masa disemayangkan, tak ada pula bau wangi tu. Jenazah diusung untuk dimasukkan ke dalam kereta. Datuk, Tama dan Harun ikut sekali hantar jenazah Syamsuddin tu. Sebab kawan Ali Osman yang bernama Syed Hamid Al-Haddad ada sediakan bas dan van jenazah sekali. Datuk kata lepas uruskan jenazah dekat pengkalan beranda tu, baru fikirkan tentang barang dalam bungkusan tu. Akhirnya rombongan sampai di sebuah kampung yang agak terpencil di pengkalan berandan. Tak ramai orang kampung yang menanti jenazah Raja Susuk tu. Malah beberapa orang penduduk yang ke tanah kubur tak terkejut atas kematian Raja Susuk tersebut. Selesai talqin dibacakan oleh Tuan Guru dan nak berangkat pulang, bau wangi segera menusuk lubang hidung. Bagi yang datang daripada masjid raya, perkara tu taklah mengejutkan. Tapi bagi beberapa orang penduduk kampung yang hadir, dah tentu rasa terkejut dan hairan. Ada di antara mereka yang bercakap sesama sendiri. Lepas tu Ali Osman ajak rombongan Tuan Guru singgah ke rumah dia. Ayah dia, adik kepada arwah Syamsuddin, ada sediakan kopi panas sebagai tanda terima kasih. Permintaannya diperkenankan oleh Tuan Guru. Semua ahli rombongan menuju ke rumah Ali Osman. Sampai dekat rumah, sambil minum kopi, ayahnya cerita tentang Syamsuddin. Katanya abang dia tu memang tak disenangi orang-orang dekat sini. Puas dah dia pujuk supaya berhenti dari buat kerja yang kurang baik tu, tapi arwah abangnya tak peduli. Bila Ali Osman tamat belajar di Mekah dan balik ke sini, lebih kurang 3 bulan Ali Osman mendampingi Syamsuddin ke mana saja. Akhirnya Syamsuddin sedar dan cari orang yang sudi bimbing dia dan benar-benar nak bertaubat di masjid raya dan nak berguru dekat situ. Ternyata Allah lebih sayangkan dia. Kemudian ada seorang lelaki berwajah keras, menjunjung songkok hitam lusuh, bertanya, masa dekat kubur tadi dia ada tercium bau wangi. Bau wangi tu datang dari kubur si mati ke? Tuan Guru kata dia tak pasti. Masa mayat berada dalam masjid, bau wangi tu memang ada. Dalam perjalanan kemari tadi, bau wangi tu tak ada pula. Masa dekat tanah kubur, Tuan Guru tak pula tercium bau wangi. Saya nak bertanya lagi, kata lelaki berwajah keras tadi. Menurut cerita yang saya dengar, si mati datang ke masjid raya nak berjumpa ulama besar. Dia nak bertaubat. Malangnya sebelum sempat bertaubat, dia mati. Betul ke cerita ni? Betul. Apakah bau wangi itu sebagai tanda taubatnya sudah diterima oleh Allah? Satu pertanyaan yang baik. Kata Tuan Guru, soal diterima atau tak itu soal si mati dengan Allah. Pokoknya si mati berusaha nak tebus kesalahannya dengan Allah. Saya nak tanya kamu, adakah selama ni kamu dah buat perkara yang diperintah Allah dengan sempurna? Tanya Tuan Guru. Itu urusan saya, itu soal peribadi. Tiba-tiba lelaki berwajah garang tu melenting. Dia cabut songkok di kepala, lalu dia hempaskan ke tanah dan terus genggam penumbuk nak serang Tuan Guru. Ali Osman segera menerpa ke arah lelaki tu, peluk bahunya dan bisikkan sesuatu ke telinga lelaki berwajah keras tu. Ada perubahan yang ketara pada lelaki tu. Dia nampak tak seagresif tadi. Songkok di tanah diambil dan ditepuk berkali-kali sebelum disarungkan ke kepalanya semula. Saya yakin bau wangi itu datang dari kubur arwah. Saya rasa pelik kenapa orang yang masa hayatnya jahat amalkan perbuatan yang bertentangan dengan suruhan Allah bila mati mayatnya berbau wangi. Pelik, memang pelik, kata lelaki berwajah keras tu. Ali Osman dan ayahnya gelengkan kepala, malu dengan tetamu yang hadir. Beberapa orang tempatan yang berada dekat situ mula beredar. Mungkin mereka tak nak masuk campur dalam hal tu. Lelaki berwajah keras tadi bertambah agresif. Dia bercakap ikut suka hati dia je, meluahkan sindiran tajam dan pedih. Saudara, dengan izin Allah, tak ada perkara pelik di muka bumi ni. Allah berhak lakukan apa saja terhadap makhluk ciptaannya. Janganlah kita persoalkan kekuasaan Allah. Tak baik mengungkit dan berkata tentang orang yang dah mati. Penduduk setempat mula bergerak dan mula bersalaman dengan ahli rombongan dari masjid raya. Kemudian Datuk ajak Ali Osman ke pondok arwah pakciknya, Raja Susuk, yang terpencil di kaki bukit. Tama ikut Datuk dia, tapi Harun tak ikut. Pak Imam suruh Harun teman dia dekat rumah Ali Osman tu. Perjalanan ke pondok Raja Susuk terpaksa melalui denai dan semak belukar. Suasana terasa menyeramkan. Terdengar bermacam-macam bunyi dari berbagai jenis unggas. Kata Ali Osman, jalan yang mereka lalu ni laluan gajah waktu malam. Kadang-kadang waktu siang
yang macam ni ada harimau yang lalu, ular tedung melintas. Kalau bernasib baik dapat tengok kijang. Berbulan-bulan dia dah berulang alik laluan ni. Tak kira waktu, ada masanya waktu tengah malam, subuh, pagi, petang, tengah hari, nak pujuk arwah pakciknya bertaubat. Tiba-tiba, subhanallah, ucap Tama, dari celah-celah rimbunan pokok kecil terjegul kepala harimau dengan sinar mata yang tajam dan garang. Dalam beberapa detik je, Tama nampak seluruh badan harimau tu. "Tok," kata Tama. Tak ada jawapan. Suara monyet liar mula kedengaran. Ali Osman yang jadi kepala jalan nampak tenang je. Begitu juga dengan Datuk. Harimau belang sebesar bapak lembu dengan perut yang bergelebur itu merintangi perjalanan mereka. Datuk dan Ali Osman tak tunjukkan sebarang reaksi, macam harimau besar tu tak wujud. Kemudian harimau tu berlega-lega depan mereka. Suara monyet liar semakin kuat. Setelah beberapa kali berlega sambil menguap, harimau tu cuba terkam ke arah Ali Osman. Tapi setiap kali harimau tu nak terkam, mesti gagal. Hanya mampu melompat separuh jalan je. Ali Osman langsung tak berganjak daripada tempat dia berdiri. Matanya tak berkedip, renung ke arah anak mata harimau liar tu. Mungkin dah bosan, perlahan harimau tu beredar dari situ. "Kamu nampaknya hebat sekali," kata Datuk. "Saya memang selalu kena macam ni," kata Ali Osman. Perjalanan diteruskan. Suara jeritan monyet tak kedengaran lagi. Tapi, kata Ali Osman, arwah bapa saudara dia kata semua binatang buas dekat kawasan ni dah dikuasainya, sudah diilmukan secara jauh, semuanya dah disusuk secara batin. Orang yang satu keturunan dengan arwah pakcik tak akan dibinasakan oleh binatang buas dan mereka selalu diuji. Ada syarat tertentu untuk atasi ujian tu. Syaratnya kena renung anak mata binatang buas dengan tak berkedip. Ibu jari kaki kanan dibengkokkan. "Kamu percaya dengan cakapnya tu?" tanya Datuk. Langkah Ali Osman terhenti. Dengan pantas dia pandang Datuk. Kata Ali Osman, "Dalam hal ni susah dia nak jelaskan. Nak kata tak percaya, perkara tu macam benar. Buktinya, pernah di suatu petang tu, Ali Osman terserempak dengan babi hutan yang ganas terus serang dia. Disebabkan terlupa pesanan pakciknya tu, Ali Osman terus larikan diri. Entah macam mana, dalam keadaan kelang kabut, dia teringat pula pesanan pakcik dia. Ali Osman terus tenung mata babi hutan tu. Akhirnya, babi hutan tu tunduk dan undur ke belakang." Penjelasan Ali Osman tu buat Datuk tersenyum panjang. Perjalanan diteruskan. Sampai dekat pokok jering besar yang tak berbuah, dalam jarak lebih kurang 5 kaki, muncul seekor ular tedung berdekatan pokok jering besar tu. Sisiknya nampak berkilat. Ular tu duduk di tengah jalan sambil panggungkan kepalanya. Lidahnya yang bercabang terjulur keluar, bergerak ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dalam sekelip mata, ular tu hilang dari pandangan dan muncul semula betul-betul depan Ali Osman dalam jarak tak sampai 10 kaki. "Jangan bergerak," kata Datuk. Alright, sampai sini dulu sambungan siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Sarul. Assalamualaikum. Adios.